الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ووفقنا للاقتداء بالإحسان والأعمال بالأركان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها في يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Artinya sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berjuang untuk membela agamanya dalam saf yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Ikhwanul muslimin, mari kita sama-sama berusaha meningkatkan kualiti iman dan taqwa kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meningkatkan kepahaman dan pengamalan kita terhadap ajaran Islam. Untuk itu, marilah kita tingkatkan kepedulian terhadap usaha-usaha memaju dan memaju kejayaan dan pembangunan umat Islam. Selanjutnya, marilah kita merafa'ah puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah dikurniakan kepada kita semua, baik nikmat kesehatan jismani maupun kesehatan rohani, terutama nikmat iman dan Islam, serta kehidupan bahagia terang damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak lupa pada ketika ini saya mengajak seluruh sidang jemaat sekalian untuk memohon doa kehadrat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar negeri kita dan negara kita sentiasa berada di dalam keadaan aman
sejahtera, jaya sentosa hingga akhir zaman serta mendapat ridha Allah. Ikhwani muslimin, sesiapa sahaja yang celik, insaf dan sedar apabila menelusuri sejarah perkembangan Islam di negeri Kelantan, nescaya dapat bertemu dan mencerap peranan yang sangat besar dimainkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan merupakan institusi agama pertama pernah dilubuhkan di negeri-negeri Melayu di semenanjung Malaysia. Tidak lama selepas penguasaan Perjanjian Bangkok 1909 yang menyaksikan campur tangan Inggeris dalam bidang pentadbiran negeri Kelantan. Ikhwanul Muslimin, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan ditubuhkan pada 17 Safar 1334 Hijrah bersamaan 24 Disember 1915 Masihi yang disempurnakan dan dimasyhurkan oleh Kebawah Duli Mahmud Sultan Muhammad keempat. Perubahan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dicetuskan oleh 3 orang wira bumi negeri Kelantan yang mempunyai wawasan dan pandangan jauh ke depan. 3 orang ini merupakan ulama besar yang pulang ke Kelantan setelah sekian lama menuntut ilmu di Makkah dan di Mesir. Ulama yang dimaksudkan ialah Haji Mahmud Ismail yang mendapat gelaran Datuk Tentara Setia dan Perdana Menteri Paduka Raja, Haji Awang Muhammad Yusuf bin Ahmad dikenali sebagai Tun Nabi, dan Haji Muhammad Khatib, Haji Muhammad Sa'id yang bergelar Datuk Bentara Jaya dan Datuk Laksmana. Sejarah membuktikan bahawa Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ialah institusi agama Islam tertua ditubuhkan di Malaysia, bahkan di mana-mana negeri di semenanjung tanah Melayu. Penubuhannya lebih awal daripada Majlis Agama Islam Johor 1925, Majlis Agama Islam Negeri Kedah 1948, malah lebih tua daripada Majlis Agama Islam Wilayah Fatani 1945. Ikhwanul Muslimin, mari kita imbas kembali ingatan kita kepada sejarah negeri Kelantan ini pada awal abad ke-20. Pada suku pertama abad ke-19, keadaan politik Kelantan begitu mantap dan stabil di bawah pemerintahan Sultan Muhammad pertama. Dalam masa pemerintahan Sultan Muhammad pertama telah muncul beberapa orang tokoh ulama yang dikenali sebagai ulama awal negeri Kelantan. Antara Haji Abdul Samad, lebih dikenali dengan gelar Tun Pulai Condong 1792 hingga 1873. Pada suku akhir abad ke-19, Kelantan menampilkan barisan ulama yang lebih ramai, antara Tuan Tabal dan Tuan Ali Kudan. Di Kota Baru di waktu ini dapat menyaksikan tumbuh beberapa institusi pondok terkenal yang menjadi tumpuan para pelajar berpusat di sekitar masjid besar, yaitu Masjid Muhammadi sekarang. Daripada pondok-pondok inilah lahirnya calon-calon ulama dan cerdik pandai Melayu Kelantan yang meneruskan belajar mereka ke Makkah dan Mesir. Perlu dinyatakan bahawa kebangkitan ulama melalui institusi pondok dan harakat, timbulnya kesadaran Islam dan munculnya pemikiran baru di Kelantan menjelang abad ke-20 adalah dicetuskan oleh faktor kestabilan politik tradisional dan kewujudan sistem sosial negeri Kelantan yang mantap dan kokoh di bawah pemerintahan Sultan Muhammad kedua. Baginda berjaya memperkenalkan dan melakukan beberapa pembaharuan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negeri, termasuk dari bidang pengadilan dan kehakiman syar'i. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad ketiga, penguasaan dan pelaksanaan undang-undang syarak sama ada jinayah dan mal lebih sistematik
dan berkesan. Pada masa pemerintahan Sultan Mansur, hukum hudud ke atas pencuri dan hukum qisas ke atas pembunuh dilaksanakan, manakala hukum ta'zir ke atas mereka yang tidak berpuasa dan wanita yang berpakaian tidak menutup aurat. Ikhwanul muslimin, ada 3 peristiwa bersejarah yang berlaku pada dekad pertama abad ke-20, yaitu penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri State Council, pembukaan jajahan-jajahan pada 1904 dan perjanjian Bangkok 1909 yang menyaksikan peralihan kuasa pentadbiran kerajaan negeri Kelantan daripada di bawah naungan Siam kepada naungan Inggeris. Selepas perjanjian Bangkok 1909, negeri Kelantan telah berada di bawah naungan Inggeris. Pada masa ini Sultan tidak lagi memiliki kuasa mutlak memerintah dan mentadbir negeri Kelantan. Kesan perjanjian Bangkok sangat besar menimpa negeri Kelantan. Dalam bidang politik, Kelantan telah kehilangan sebahagian wilayah kawasan utara Kuala Tabal. Malah dalam bidang keagamaan dan sosial turut mengalami perubahan. Sultan tidak lagi dapat menguasakan perundangan Islam ke atas pelaku-pelaku jinayah curi dan bunuh. Peralihan kuasa negeri Kelantan daripada naungan Siam kepada naungan Inggeris ini disifatkan oleh Tok Kenali sebagai beradik daripada bernaung di bawah telinga gajah kepada berteduh di bawah dagu singa. Ikhwan muslimin, perubahan Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan adalah cetusan ideal yang dikemukakan oleh 3 tokoh ulama besar negeri Kelantan, iaitu Tok Kenali. Tidak bukan apa-apa jawatan dalam kerajaan, tetapi lebih mengukuhkan di bidang pengajaran dan pendidikan di masjid-masjid. Manakala Haji Mahmud Ismail yang bergelar Datuk Perdana Menteri Farouk Raja, ia banyak menguasai bidang ilmu kemasyarakatan dan politik, terlibat dalam pentadbiran negeri. Di samping 2 tokoh tersebut, Haji Muhammad bin Khatib, Haji Muhammad Sa'id setelah belajar di Makkah dan di Mesir, pulang ke tanah air penghujung 1914. Beliau kemudian mendapat gelar Datuk Laksamana, merupakan seorang yang terdedah dengan gerakan tajdid atau fahaman pembaharuan dunia Islam yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridha di Mesir. 3 orang tokoh ulama ini sentiasa berbincang mengenai kedudukan Khalifah Islam di bawah nama Inggeris. Pada akhirnya, setelah melalui proses kematangan cadangan penubuhan Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan dikemukakan dalam Majlis Mesyuarat Negeri Kelantan State Council. Cadangan itu dipersetujui oleh Mesyuarat Negeri serta mendapat ampuni perkenan Sultan Muhammad keempat. Penubuhan Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan adalah hasil sebuah pengalaman unik ulama dalam upaya mereka menjaga kepentingan hal ihwal agama Islam di samping melayani keadaan dan suasana politik dan pentadbiran semasa. Ikhwan muslimin memperkatakan tentang Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan tidak lengkap kalau tidak menilai dan mengukur peranan yang dimainkan oleh Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan sejak penubuhannya, sekaligus menampakkan perubahan dan pembaharuan yang dilakukan. Bidang yang amat dapat diberi perhatian oleh Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan adalah bidang dakwah dan tarbiyah, pendidikan, selain daripada kegiatan ekonomi. Bertolak daripada tujuan tersebut, Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan telah merubuhkan dan membangunkan masjid-masjid sebagai tempat ibadah khusus. Di samping dijadikan pusat pengajian ilmu Islam, malah pengkaji sejarah mengiktiraf bahawa Masjid Muhammadiyah merupakan konsep universiti terbuka yang urung di Malaysia. Selain masjid, sekolah-sekolah agama Arab dan Melayu ditubuhkan Al-Madrasah Al-Muhammadiyah Al-Kalantaniyah pada tahun 1917. Pada tahun 1918, 2 buah sekolah
sekolah yang keempat dibuka di Kampung Putan Tumpat pada tahun 1937. Sekolah yaitu Madrasah Al-Muhammadiyah Al-Arabiyah Ma'al Muhammadi sekarang dibuka. Pembukaan sekolah ini dianggap kemuncul kepada perkembangan persekolahan di bawah kelolaan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Madrasah Al-Muhammadiyah Al-Arabiyah bertukar nama kepada Al-Ma'had Al-Muhammadi pada tahun 1956. Ma'had Muhammadi disifatkan sebagai menara garing kepada pelajar aliran agama Arab di Kelantan dan diterima umum sebagai salah sebuah sekolah agama bermutu tinggi di Semenanjung Tanah Melayu. Menerjemahkan kitab-kitab Arab dan lain-lain yang bermutu tinggi ke bahasa Melayu merupakan kegiatan dakwah untuk bacaan umat Islam. Di samping itu, buku-buku teks disediakan untuk para pelajar di sekolah Arab dan aliran Melayu. Untuk merancangkan lagi pendaftaran buku-buku agama, maka Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan juga telah mengadakan sebuah percetakan sendiri bagi menjadikan surat kerjanya. Salah satu khazanah yang dimiliki oleh Majlis Agama Islam dalam bidang dakwah dan tarbiyah ialah dengan menerbitkan majalah pengasuh pada 11 Julai 1918. Pengasuh diterbitkan dalam usaha membangkitkan kesedaran umat Islam sekaligus untuk membela dan memupuk daya berfikir umat Islam ke arah yang lebih maju. Majalah pengasuh diusahakan oleh ulama yang setara dan nasib bangsanya yang tertindas di bawah penjajahan Barat dan mengajak umat Islam bersekutu dan bersatu bagi faedah bangsa, negeri dan agama. Pengasuh satu-satunya majalah yang masih hidup sampai ke hari ini. Patut juga diperingatkan bahawa Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah menjadi pihak berkuasa agama di negeri Kelantan ini yang mengadakan kelas bahasa Inggris. Kelas ini diperkenal dan pada bulan Oktober 1918 mereka yang mengikuti bahasa Inggris ini turut diberi peluang mengikuti kelas agama dan bahasa Melayu di Madrasah Muhammadiyah Ikhwanul Muslimin. Peranan dan sumbangan besar Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan kepada rakyat Kelantan khususnya dan umat Islam amnya sememangnya tidak dapat dinafikan, malah dikagumi setelah berjaya mengharungi suka duka Bahimau melebihi 100 tahun. Pencapaian yang ditempuh oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dalam tempoh lebih 1 abad usianya cukup meyakinkan bahawa pentadbiran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah berjaya melaksanakan usaha-usaha memajukan umat Islam bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Islam di Kelantan ini. Diharapkan peranan dan sumbangan yang dimainkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan terus dapat menjadi wadah bagi memertabatkan umat Islam supaya lebih maju dan bertamadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang sebenarnya beriman hanya orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka orang-orang yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إكراما بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسه فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وأعل كلمة الموحدين وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشددها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا السلطان والولي والمنير Sultan Muhammad kelima Sultan yang jadi ketua negeri Kelantan dan Naim. Semoga Allah berhadapanku dan juga Sultan Ismail Fitra dunia dan akhirat dari segala bala bencana dan golongan mereka yang zalim. Aslahallahu mulkahu wa ihsanah wa fayyadallahu adalahu wa badawahu min al-khayri ma sya'a. اللهم أدم الشرع الشريف له ولوزرائه سبيله ومنهاجا وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.